Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. So kita ada dalam 10 partisipan di sini. Dan saya ucapkan terima kasih lah kepada yang join. So maybe yang lain tu maybe dia akan join mungkin tak sempat, tak ada masa, dan maybe dia akan boleh tengok dekat FB nantilah, sebab kita ada link ke FB live di FTK punya FB. So hopefully nanti yang tak sempat bolehlah tengok di FB kita ya. Dan untuk talk hari ni lah basically akan disampaikan oleh Dr. Faiz bin Safarudin. So untuk talk ni kita basically ni series ketiga lah under JK Publication dan juga Journal, dan juga co-organize dengan Innovation in Learning Committee lah, FTK juga. Dan ini adalah series ketiga kita. Dan untuk webinar kali ini kita akan fokus on macam mana kita nak digitalize our research dan juga academic portfolio lah using Google Site. So Google Site ni free, so anyone can develop their own website lah menggunakan Google Site. Dan kenapa saya rasa agak penting lah macam untuk kita digitalize ataupun visible kan kita punya research atau academic, especially research lah. Contohnya kalau kamu pergi ke for example pergi ke lawatan industri dan kamu nak tunjukkan kamu punya apa yang kamu buat, research kamu buat. So basically kamu just boleh share kamu punya website kamu saja, tak perlulah kamu nak contohnya nak kena present ke apa kan. Dan basically kalau kamu nak present pun kamu tak payah guna kamu punya PowerPoint ke apa, just boleh present straight away from the Google Site lah. Kamu punya track of research contohnya lah kan. So basically kamu just boleh share kamu punya, and anyone with the link kan boleh access kamu punya research portfolio kamu, dan juga akademik pun boleh juga. Okay, so saya rasa tanpa melengahkan masa lagi kita boleh start lah kot kita punya webinar. So saya akan pass webinar ni kepada Dr. Faiz. Okey, terima kasih kepada Dr. Huda atas pertama kali atas jemputan lah untuk share. Tak on mic. Tak on mic, sorry alamak. Okey, terima kasih Dr. Hud atas jemputan ke webinar hari ini. Nak kata sebenarnya hari ini lebih kepada kita banyakkan kepada hands on lah. Saya pun tak prepare slide, jadi kalau ada slide pun mungkin ada 2 je. Jadi pertama sekali mungkin kita nak tengok dululah apa yang kita nak achieve. We would like to achieve within this webinar, which is if I can share the window share window. Alright. So basically today we're going to have mainly hands on, because I think I have to mix with English, Dr. Hood, okay sebab we have Dr. Hikmah here, so I think I will mix Malay with English so that everyone can appreciate lah on the today session. So basically for session today, what being asked by the JK Publication and Journal, which is to digitalize your academic portfolio and using Google Sites lah. So kalau kita tengok academic portfolio ni, dia bukan tak semestinya kepada apa yang kita ajar. It's not really only on our courses, but it also involve all other academics lah, all other activities lah. Kalau kita kat universiti ni ada 7P, 8P, 10P atau berapa banyak P yang ada. Jadi semua tu sepatutnya ada satu tempat yang kita simpan, dan kita highlight all our activities and our ni lah kita punya kepakaran kita lah kan. So in this session, I think I would like to cover two things here. The first one is to understand what is the purpose of having the e-portfolio. Kan kadang-kadang nak buat apa ada e-portfolio, since we already have ada Facebook page lah, kita ada Facebook account lah, all that kan, all the digital punya platform. Why we need to have an e-portfolio on top of that? Okay. Yang kedua ialah kita nak
you guys able to easily create e-portfolio lah. I think within these 2 hours ni until 12 ni, I think at least you guys already started with your first e-portfolio lah, kalau ada yang belum start buat e-portfolio lagi. So by the end of this session, it will be great if all of you guys here able to create one for yourself. Okay, so lepas ni kita akan buat sama-sama slow. So semua akan create your own e-portfolio. Okay, right. So yang kita nak cover yang pertama ni, kenapa nak kena ada e-portfolio? Okay, so kalau sebenarnya e-portfolio mungkin saya dah mention tadi, sebenarnya nak highlight is actually for you to highlight your activities, right? Mainly is to highlight your activities, what are your services, kan? Macam kita walaupun academics, kita ada banyak juga macam kita mengajar tu satu servis juga, kan? Jadi mungkin ada kerja-kerja luar, mungkin ada kerja-kerja consultation, we have a lot of things going on in the university, kan, dalam kerja kita pun, dan juga aktiviti kat luar juga. Macam contohnya, even though kita is academic here in the university, but we also have hobby ataupun ada kepakaran kita kat luar. Mungkin your activities with the community, ini pun kita boleh masukkan ke dalam e-portfolio. So anything that any activities, anything that define you as a person, you can include it in your e-portfolio. Itu best lah. So basically it's actually a upgraded version of itulah resume lah, kan. Kalau resume tu mungkin dua helai je, itu tak dapat nak define kita ni siapa sebenarnya. So we need an e-portfolio to have a really interactive information, kan. Boleh masuk video, boleh masuk gambar, boleh masuk recent activities in your e-portfolio, right? So at the end of the day sebenarnya termasuk juga achievement lah, macam dapat anugerah ke, dapat apa ke, kita nak highlight, kita nak bagi tahu kita ni our achievement, kan. Jadi kita nak tingkatkan kita punya visibility lah at the end of the day, kan, right? So that's the main reason lah why we need to have a e-portfolio for yourself. Yang kedua, of course, dekat UTHM sekarang, siapa yang buat e-portfolio, dia boleh dapat satu penerbitan umum, level penerbitan umum di UTHM. Ini pun berkenaan lah dengan JK penerbitan. So saya nak highlight juga, kalau nak dapatkan penerbitan ni simple je. Kalau you guys dah settle, kalau hari ni sempat buat satu e-portfolio, you letak nama, you letak gambar, and then you letak you punya teaching experience ke, you letak all the activities ke, kan, sikit-sikit. Sebenarnya dalam tahun ni dah boleh claim satu penerbitan portfolio. Penerbitan portfolio ni nanti just isi kat SMPU, tapi dia punya pelulus dia ialah CVL, formerly known as Global UTHM lah. Ni Dr. Azli lah, dia yang akan approve. So basically biasanya dia akan approve je. So rugi tak buat. So kalau settle hari ni, sebenarnya dah dapat satu penerbitan. Okay. Okay, so itu adalah perkara pertama, why we need to have a e-portfolio lah. Right. So soalan yang seterusnya ialah, apa jenis e-portfolio yang ada dekat luar sana? Right. So basically yang saya senang nak bagi saya lah, senang saya nak asingkan is your personal e-portfolio and also your work portfolio. Work e-portfolio ni biasanya dia related dengan dia punya team lah. Contohnya macam Dr. Hood, dia ada JK Publication, dan dalam JK Publication ni dia as one team tu, dia ada a lot of activities, dia ada a lot of their own services yang dia provide kepada fakulti, kan. So sebenarnya Jawatankuasa Penerbitan tu sendiri dah boleh buat satu portfolio asing sendirilah, portfolio sendiri. Dalam tu kita masukkan information yang berkaitan dengan JK kita. Lagi satu pula is your personal portfolio. Personal portfolio ni macam yang saya cerita tadi lah, semualah your achievement, your activity, your work, kan. Jadi itu ialah personal portfolio. So saya suka asingkan dua benda ni lah. Satu untuk team, for your work, yang satu lagi is your personal individual portfolio, right? Nak tengok contoh tak? Okay, kalau ada soalan silakan. Kalau ada komen ke chat ke, silakan. Jangan boleh interrupt saya bila masa. Saya takut saya cakap seorang-seorang ni, sebab juga Google Meet dah lama tak buat Google Meet, jadi takut terlupa.
Dr. Hud ada dengar Clear. Clear Okay, right. So first, okay, next saya nak tunjukkan ni lah Saya nak tunjukkan mana tadi? Okay, saya nak tunjukkan contoh. Ini adalah satu contoh yang menyebabkan saya sendiri buat portfolio sendiri Ini adalah contoh daripada, kalau mungkin ada yang kenal, ini adalah Prof Abdul Karim Ilyas. Dia ni kira macam superstar lah dalam online learning, dalam kau kata apa, open distance learning semualah apa kata, dalam teknologi education edtech. Ini memang superstar lah dalam negara kita US, daripada USM. Dan dia sangat orang kata menggalakkan lah supaya kita untuk create e-portfolio, sebab as academician ni kita ada terlalu banyak benda yang kita boleh contribute kepada orang lain. Jadi kalau kita tak ceritakan apa kepakaran dan apa kebolehan kita kepada orang sebenarnya tak dapat nak gunakan lah kepakaran tu kan. Jadi one of the way is to create your own portfolio. Bila kita share our name somewhere, people will search it on the internet, and first of benda yang paling reliable for orang kat internet untuk refer to is usually website. So saya nak highlight kenapa perlunya kita buat e-portfolio. Sebab website ni biasanya secara generalnya is much more reliable source of information compared to social media. Jadi sebab tu kenapa FTK dia ada Facebook, dia ada semua-semua tu kan, YouTube, TikTok semua kan. Tapi ada yang dia kita mesti nak kena ada website juga. Sebab website ni yang orang kata ni is a reliable source. Sebab dia ada kita manage all the information properly lah kan biasanya kan. So kalau tengok Prof Karim Ilyas ni saya share dekat ni chat untuk semua orang boleh tengok. Saya share dulu yang ni Alright, so siapa-siapa boleh buka tengok. So yang ni Prof Karim ni dia daripada USM dan dia share macam ni lah. Nak kata orang kata portfolio ni macam tak perlulah sampai kita nak sampai terlalu cantik ke apa, ke extravagant sangat. Yang penting information in that. Kalau contoh tengok kat sini, dia masuk je dia punya landing page dia ni landing page portfolio dia contoh dia welcome to my website. Dia macam agak old school sikit tapi it's okay lah kan. Macam ada gambar dia, ada aktiviti dia, and then ada highlight di kerja mana. And then kalau tengok dekat atas tab ni is a lot of pages. Kalau pages ni biasanya dia lebih kepada detail information lah, apa yang kita buat kan. Macam ni about, dia cerita detail lah, dia punya background akademik dia, apa dia punya thoughts dia kan. Dia punya aktiviti dia, highlight dia dengan menteri apa semua kan. Dan dia highlight dia juga dia punya main activity dia as academician. Okay. Kalau ke academician ni nak tahu apa main activity kita, senang je. Tengok kepada kriteria kenaikan pangkat. Yang ni Dr. Hud dah pakar, dia tahu kalau tak tahu apa kriteria kenaikan pangkat, tanya Dr. Hud. So, biasanya kita akan bahagikan kepada teaching kan, pada research dan juga kepada kita punya mungkin administration ke, ada muka pangkat ke apa ke, tak tahulah. Terpulang sebenarnya e-portfolio ni tak ada certain format pun, tapi basically kita boleh highlightkan apa yang kita rasa penting bagi kita lah untuk orang tengok. So kalau teaching ni dia banyak ceritakan kepada courses yang dia ajar dan juga approaches yang dia guna untuk mengajar kan. Mungkin ada yang menggunakan approach buat sulam ke kat luar, ada mungkin guna teknik-teknik alternatif dalam pengajaran ke, ada yang buat video pengajaran ke, boleh share kat sini. Jadi orang tengok, ui best juga cara ni, which is good lah for sharing Dia pun tak banyak pun sebenarnya, tapi benda tu ada lah Sebenarnya macam ni, kalau portfolio ni sebenarnya dia lebih kepada highlight highlight yang penting-penting. Kalau nak cerita pasal mengajar kalau dah 5-6 tahun mengajar, every sem dapat 2-3 subjek. Kalau nak cerita semua kat sini penuh lah kan. Biasanya kita highlight mana yang kita rasa kita nak share lah, yang important, yang best kan, share kat sini lah
Sama juga lah dengan research, dengan your activity. Mungkin yang kat sini cerita secara rough, tapi mungkin tuan-tuan dan perempuan semua nak share your hash index ke, you nak share your paper-paper yang really define you, citation tinggi ke whatever kan, boleh masukkan dalam page ni yang ni pun dimasukkan je lah publication dia, mana-mana yang dibuat tak perlu terlalu extravagant sangat. Just kalau ada tu just letak je. Nanti saya tunjukkan macam mana Google Site ni memudahkan kerja kita nak letak information ni. Macam macam Prof Karim ni, dia gunakan platform Wix kalau tak silap saya. Dia kalau tak pandai guna, dia jadi macam tak kemas lah kan. Jadi kalau nanti kalau Google Site, jangan terlalu banyak ubah-ubahkan sangat. Just masukkan information dia mengikut template dia saja. Itu cadangan saya Okey, ni dia punya apa nama, online visibility dia lah. Macam tuan-tuan perempuan ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, mungkin nak share TikTok ke, kalau rasa terlalu personal tak perlu share. Mungkin ada YouTube channel kan. Semua your online reach ni mungkin ada link kepada Scopus ke, you punya profile dekat apa nama, ResearchGate ke kan. Semua tu boleh masukkan dekat dalam you punya portfolio. Jadi dia macam one stop center untuk connect to all your online platform lah Okay. So itu adalah personal portfolio. Okay, yang ni saya punya. Okay, sebenarnya malu juga nak share ni, tapi tak apalah untuk ni. Yang ni saya gunakan platform Google Sites lah jadi saya punya simple je, just tak ada apa. Tapi sebenarnya saya tengok juga ada beberapa portfolio, contoh portfolio kat luar sana lah Jadi saya ambil yang paling simple sekali. Okay, yang ni saya terus highlight kepada apa yang saya buat. Alright, contohnya academic courses. Academic courses taklah semua kan, mungkin ada beberapa courses yang saya bagi attention banyak kepada kursus tu, dan saya rasa macam nak share, yang saya masukkan. Contohnya saya klik ni, ada berapa kursus, contohnya ada IoT, ada AI, ada microcontroller application. Contoh ni saya ada buat competition kan, ada video kan, jadi saya share lah. Dalam ni ada aktiviti dia kan. Macam contohnya ada student project yang you rasa macam best ni kan, you ada buat video, you ada gambar, you nak highlight kan, you boleh masukkan. Macam ni YouTube video kan, dalam Google Search boleh embed directly, jadi boleh play terus. Aktiviti student kita boleh directly highlight. Okay, tu contohnya lah. Lagi satu mungkin ada konten-konten dari pelajar kita, yang pelajar hasilkan, yang kita rasa mantap student ni yang pandai buat konten, jadi kita nak share. Ni antara contoh yang saya highlight lah dalam saya punya portfolio. Alright. Itu adalah akademik. Kalau kita patah balik ke main page ni, mungkin ada research and innovation kan, benda-benda yang kita buat, which is saya tak power pun kan, research and innovation, tapi adalah sikit-sikit yang kita nak tunjuk. Yang ni saya tunjukkan juga student excellence, sebab student excellence ni antara saya punya yang saya seronok lah buat kan. Antaranya ajak student pergi competition, kena pula dia menang pula kan, dapat cash, seronok lah kan. Ni benda-benda lah, cerita-cerita lama lah. Mungkin ada yang masa zaman-zaman saya bawa student pergi overseas 2017, 18, 19 17, 18, 19 3 tahun tu memang setiap tahun saya bawa student pergi overseas, dan saya highlight lah dalam saya punya portfolio. Alright. Jadi macam semangat lah kalau kita ni boleh, maksudnya aktiviti tu ada dan kita highlightkan. Macam ni, contohnya macam ni, berita-berita ni sebenarnya ada di Facebook tau. Tak payah tulis balik, copy je balik, masuk dalam ni. Yang penting information tu tak ada masalah. Ini bukan kira plagiat Kira plagiat ke? Tak kira plagiat kan, portfolio. Sebab dia same information. Nak lagi senang, kita linkkan kepada sumber maklumat tu. Contohnya keluar kat NST ke, keluar kat berita, just linkkan dia berita tu kepada you punya portfolio. Apa lagi nak share? Itulah lain-lain mungkin ada you punya kursus-kursus pendek yang you buat, you boleh share. Ni zaman PKP kan, banyak buat kursus online macam ni. So saya share lah sikit-sikit video-video ni. Takut hilang kadang-kadang kita buat sesi-sesi tu dah lama kan, benda tu still relevant. Kita takut that video orang lupa. Jadi
why not kita letakkan satu tempat yang orang boleh refer balik. Macam ni saya tengok, oh rupanya ada video saya buat ni. Jadi tinggal share lagi, tak payah nak cerita balik kan. Okay, dan lain-lain lah Okay, yang ni ialah portfolio, right? Mungkin kalau in the future mungkin saya juga ni recommend jugalah bagi pensyarah-pensyarah untuk adakan satu blog. Blog ni apa pula? Apa beza e-portfolio dengan blog? Okey. Kalau blog ni bukan cool blog blog ni dia lebih kepada dia lebih close kepada Facebook, dia lebih close kepada social media, tapi dia tak macam social media sangat. Cuma style dia macam social media sebab kita keep on updated our new post. Kita post baru. Jadi benda ni lebih banyak yang kita boleh simpan dekat dalam platform kita. Kalau Facebook kita post benda mau merapu, ada benda kita share, jadi dia akan bercampur bau. Jadi macam kadang-kadang kita nak cari balik macam ada tak aktiviti competition yang aku pergi, lupa lah, nak search dah tak jumpa. Kalau kita buat blog, dia lebih spesifik kepada aktiviti kita. Contoh ada postgraduate appreciation day baru-baru ni, 2-3 hari lepas. Saya tengah duduk tu, kita terus post dalam blog kita. Tujuannya sebab apa? Sebab saya boleh simpan gambar kan, dan saya boleh simpan information sikit. Dan ini penting kalau in the future kita nak refer balik apa yang kita pernah dapat ataupun apa aktiviti yang pernah kita buat. Sebab benda-benda ni confirm kita akan lupa. Dalam masa 2-3 bulan kita dah lupa dah aktiviti ni. Jadi this is one of the way kita quickly save our information. Saya cerita blog ni juga dekat dalam kursus ni sebab apa? Ada di antara posting, ada antara aktiviti yang kita simpan dalam blog ni yang sebenarnya kita boleh gunakan untuk masuk dekat dalam kita punya portfolio. Mungkin aktiviti kita ada 10, tapi yang menarik, yang high impact tu ada satu. Yang satu tu yang kita masukkan dekat dalam e-portfolio. Kan dah senang kan? Jadi dah simpan siap-siap. Nanti in the future kita tinggal nak tarik masuk dalam e-portfolio. Remember, e-portfolio ni adalah tempat kita highlight kita punya aktiviti. Bukan semua aktiviti kan, aktiviti yang kita rasa macam high impact, power, macam tu lah, lebih kurang lah jadi blog ni pun penting untuk kita ada lah Macam saya gunakan platform Blogspot yang ni saya share jugalah dekat chat. Ini adalah blog Prof Karim pun dia ada blog dia saya share. Ni ni saya bagi sekali dengan video dia sekali lah Saya rasa saya rasa sangat berbaloi lah dengar dia bercerita tu kan. Sebab orang ni orang lama dan dia sangat passionate with the education, dia passionate with the apa nama, teaching and learning kan. Boleh tengok dia punya ni lah Okay, right. Yang ni blog Prof Karim. Dia pun style yang sama lah. Maksudnya kebanyakan posting ke, macam dia nak cerita pasal dia nak buat artikel kan, dia send kat blog je. Yang bestnya blog ni, dia punya reach dia, kalau blog kita bagus lah kan, dia punya reach dia lebih baik daripada social media. Sebab orang golongan profesional nak cari information tentang sesuatu benda, dia akan search dekat Google search, dia tak search dekat Facebook kan. Melainkan kita nak cari barang benda kan kat Facebook, kita search kat Facebook. Tapi kalau nak cari benda yang akademik, usually kita cari kat Google search. Dan biasanya blog ni yang akan keluar dalam dia punya search result. So it's a good way to to make yourself visible lah out there lah. Macam kita buat artikel tentang contohnya apa tentang pembinaan bonggol contohnya kan. Jadi jenis-jenis bonggol, kita buat artikel masalah-masalah bonggol, dalam masalah buat tu kan. Jadi kita cerita kat tu, orang search benda tu. Jadi nampak kita punya blog, dia tengok punya kita. Jadi dia boleh contact kita untuk bagi talk ke, bagi apa ke. Tu antara ni lah kebaikannya lah. Okay, so e-portfolio dan blog ni dia biasanya come hand in hand lah. Macam style saya masukkan blog saya dalam e-portfolio pun boleh juga. Jadi why not kan. Jadi dalam e-portfolio ni ada posting daripada blog saya. Boleh kita buat nanti kejap lagi Okay, ada soalan tak? Jom, kalau ada soalan silakan sebelum saya proceed ke kita betul hands on lah kejap lagi Soalan tak? Silakan. 1 2 3 4
5 tak ada Okey, yang tadi ni, yang saya cerita tadi ni ialah personal portfolio lah banyak lebih kepada kita punya personal activities. Okey. Yang work portfolio yang saya masukkan ialah macam ni. Okey, kalau tengok yang ni, ini adalah portfolio untuk JK Inovasi dalam Pembelajaran. Walaupun saya dah buat ni dah lama dan lama juga tak update. Jadi saya share lah hari ni dapat share alhamdulillah. Ini pentingan dia adalah untuk contohnya macam JK Publication kan ada banyak you punya korang punya apa nama macam nak kena isi borang lah, nak buat apa publication inilah, publication tu lah, all the procedures kan, jenis-jenis borang lah, nak contact siapa lah kan. Kadang-kadang information tu boleh je ada dekat internet, boleh cari kat internet, tapi orang still tanya you guys juga lah kan. Jadi cara-cara nak memudahkan urusan tu sebenarnya boleh je sediakan macam contoh ni, portfolio ni, terus je cerita perkhidmatan kami, apa yang you buat, publication journal, publication apa buku, apa segala aktiviti yang korang buat tu, korang buatlah satu-satu page kan. Jadi dalam tu mungkinlah boleh sediakan Google Form ke, ataupun sediakan information tentang prosedur ke, ataupun contact person ke kan. Kalau macam ni yang itulah aktiviti lah maksudnya services. Boleh juga kita bagi information tentang kita punya ahli juga. Jadi ni contohnya ahlinya siapa? Oh Kak Mazu, oh Fizal, oh Syab, macam itulah jadi kita boleh refer dengan mudah lah pada satu tempat. Okey. Itu antara yang penting lah yang ni kalau tak silap garis panduan penerbitan digital ni, ini ada information tentang penerbitan e-portfolio. Sekejap saya tengok balik ada tak. Kalau ada nanti saya highlight. Rasa ada kat bawah-bawah ni. Okey. Ni nampak nombor 5 ni. Platform serian atau portfolio akademik dalam talian. Dia punya level dia journal non-scopus babe. Journal, bukan penerbitan umum, journal. So nak buat tak ada journal lagi ni kan. Tak ada journal tahun ni, buat portfolio, dapat level journal tapi non-scopus lah. Okey. Ada soalan? Silakan. Tak ada Alright. So ya silakan. Sedih. Nak tanya ni lah, macam Google Site ni, right, apa tu, dia kalau orang search dekat Google, dia keluar tak? Okey. Dia ada setting dia sedih. Jadi aku tunjuk Okay. Sebenarnya kalau nak ikutkan, kalau kita setkan dia as a public, dia akan appear dekat kita punya dia akan appear dekat you punya search lah, depending lah kepada dia punya keyword lah kan. Kalau keyword memang di search nama kita, besar kemungkinan akan keluar insya-Allah. Okey, jom saya tunjuk macam mana nak dia punya limit of the reach kepada kita punya page Jom kita buka Google Sites Kita start terus lah Right. So kalau search kat search bar ni is Google Sites, sites.google.com. Biasanya kalau kita type sites je dekat search bar ni dah keluar dah. Contohnya ni kan. Dia dah keluar dah Google Sites. Right. So yang sebelum kita mula, saya nak highlight masa kita buat Google Sites ni, tengok dekat Google account yang kita guna ni. Okey. Kalau untuk personal e-portfolio, saya sangat recommend untuk guna personal account. Personal account yang you guna secara profesional lah. Okay? Macam Gmail yang memang kita subscribe ke. Saya rasa sangat penting untuk kita guna personal account. Sebab kerja ni tak tahu, kita kerja kat UTSM ni tak tahulah sampai bila kan. Dan kita punya aktiviti still untuk diri kita is personal kan. So basically penting untuk kita buat tu sebagai gunakan personal account. Kalau untuk jawatankuasa untuk aktiviti dalam universiti kan, macam ada ad hoc committee ke, ada FG ke kan, you all ada FG, ada group ke whatever kan. Kalau nak buat group kecil ada tu boleh. So itu better gunakan UTSM punya account. Okay, so boleh tengok kat sini. Kalau tengok kat sini, kalau utsm.edu.my, so that is your personal your work account lah Kalau
Personal account, kita login kepada personal account. Dia punya layout dia sama. Alright. Okay, bila kita masuk landing page ni, usually the first of all yang kita buat biasanya jangan start dengan blank lah. Kalau start dengan blank, otak start dengan blank memang lambat nak siap. Jadi kita start dengan template. Okay, so kita klik kat atas ni, ada template gallery. So kat sini ada beberapa jenis template. Tak berapa banyak, tapi just okay lah. Bagi saya okay lah kan. Kalau nak customize tu akan datang lah. Saya rasa yang penting sekali ialah untuk ada portfolio tu dulu. Right. So kalau contoh nak buat untuk personal portfolio, dia ada satu jenis. Kalau berminat just klik. Contohnya personal. Okay, dia akan createkan satu portfolio untuk kita. Yang ni dia agak straight away je. Terus je hi name, tinggal tukar je nama kat sini kan. Hi, I'm Rusdi contohnya kan. I am a lecturer from UTHM contoh nampak tak? Dia dah straight away siap. Jadinya cadangan saya kalau nak buat portfolio ni based on the template, jangan ubah banyak-banyak sangat. Maksudnya nak lagi-lagikan sikit ni boleh lah, tapi just fill in lah information kan. Macam ni selected work, boleh juga tukar ayat lain macam ni. My activity contohnya, my services contohnya macam tu. Lepas tu yang ni dia ada dia punya name place tau sebenarnya. Kalau nak letak information macam ni, dia letak name of presentation. Kalau tak nak letak benda ni, boleh je delete tau. Boleh delete. Kalau nak back, boleh back. Jadi dia sangat senang, macam lebih kurang Google Slide sahaja untuk guna dia. Kalau contohnya nak ubah kepada information, nak ubah kepada benda lain, kita boleh just sama ada just delete je. Delete dia hilang kan. Jadi dia lari dia punya ni kan. Jadi jangan, saya rasa tak payah delete. Just back ni. Boleh klik dekat this icon ni. Boleh klik dekat dia punya body dia ni. Double klik, jadi dapat petak ni kan. Klik dekat gear ni. Jadi kita boleh tukar file type yang kita nak. Contohnya kita nak letak gambar je lah. Kita letak gambar. So image, kita update, and then bila kita klik kat sini dia jadi image. Jadi placeholder ni dah tukar image. So boleh pilih image. Boleh cari daripada Google ke apa kan. Contohnya kita nak cerita pasal kita buat robot lah. Contohnya robot, logo robot, kita letak logo robot kat sini. Macam ni contoh lah insert. Dia akan cantik tau. Dia punya proportion dia tak akan berubah. Dan dia punya gambar tu dia akan crop beautifully contohnya kalau macam gambar dia lari sikit, kita boleh adjust, boleh centerkan sikit. Macam ni contoh my services contoh ni, robotic, contohnya robotic design. Contohlah hentam je lah kalau macam ni memang dia dah picture kan. So boleh klik nak masukkan gambar. Kalau macam ni mungkin kebetulan memang nak letak slide, ada slide information, ada slide contohnya slide pun boleh masuk dalam ni. Ni slide yang saya pernah buat, hentam je lah masuk. Ni slide. Slide ni dia boleh hidup tau. Nanti kalau kita buka kat page, slide tu kita boleh klik next, dia hidup. Lagi apa? Video. Video pun boleh. YouTube ni apa sajalah YouTube. Kalau macam ni saya letak video saya lah contohnya ni contohnya saya ada video OBS Studio. Sobat letak sini. Jadi boleh edit lah. Edit simple. Get in touch, email. Bagilah email sini kan. abcd@uthm.edu.my. Portfolio usually dia very simple lah, tapi packed with the information. Okay. So ni
Saya letak je lah apa-apa select image. Apa lagi aktiviti saya bantai je lah sebab nak penuhkan dia. Mungkin ada apa ke kan kat sini. Mungkin ada projek highway ke, ada projek apa ke kan. Saya letak je lah contohnya saya letak gambar UTSM lah, best sikit. Okay, contoh ada gambar UTSM ni, kecemerlangan contohnya kan. So ada gambar, ada video, ada Google Slide. Ada banyak lagi sebenarnya benda-benda yang kita boleh masukkan. Kalau kita klik dekat gear ni, bukan setakat YouTube boleh masuk Google Map, boleh masuk apa lagi, any content lah sebenarnya. Kalau nak masuk Google Map pun boleh sebenarnya. Contoh kita nak masukkan map UTSM UTSM Pago. Katalah dalam portfolio tu kita nak bagi tahu kita kerja kat mana. Instead of kita bagi alamat, kita bagi map, Google Map location. Lagi power kan. Right? So dah siap ni. Ini saya tukar gambar lah Kalau gambar ni saya tukar, basically boleh replace je. Kalau nak delete pun boleh sebenarnya. Nak delete boleh. Delete. Kadang-kadang dia lari. Macam ni tak lari. Kalau dah delete ni macam nak tambah gambar, sebenarnya kat tepi ni boleh insert image. Pun boleh. Select. Right. Macam ni saya nak cari gambar Rushdie boleh tak? Sorry Rushdie jadikan contoh. Tak ada gambar. Person. Okay, saya tak gambar lah whatever lah kisah. Gambar yang handsome sikit. Dia gambar ni tak semestinya yang formal tau, macam portfolio ni. Tak kisah ni, kadang gambar kat Facebook pun boleh kan. Jadi tak kisah gambar apa-apa. Contohnya gambar yang tak formal macam ni kan, gambar yang artistik ke. Tak boleh. Tak boleh. Okay, right. Okay, saya check. Kita masuk gambar lain. Select image. Okay. Ni lah. Tak kisahlah gambar-gambar apa pun. Kalau kita masuk manually, dia akan masuk bersepah-sepah tau. Jadi sebenarnya kita boleh drag and drop je untuk kita susun dia semula. Boleh resize. Contohnya tu lah. Okay. Alright. Basically your main page dah siap, tapi ada sikit lagi information ini boleh letak your nama lah ataupun contohnya kan saya bagi nama Rushdie's e-portfolio. Okay. Alright. Ni dah nama, dah information. Okay. Nak tengok jadi ke tak? Kan ni dah siap. Nak tengok macam mana rupa dia kalau dalam orang punya laptop ataupun handphone. Just klik dekat atas ni, preview. Right? Kalau tengok ni adalah preview yang orang akan nampak. Nampak tak? Nice kan? Di atas ni nampak. Bila kita scroll bawah dia highlight ni. Nampak? Sudah siap ni. Dia punya first portfolio. Ini dekat laptop tau. Kalau kat phone macam mana rupa dia? Ini kalau buka pakai phone pun still nampak nice lagi. Cantik lagi nampak. Video ni hidup. Boleh play. Assalamualaikum, welcome back. Video ni boleh play. Slide ni macam saya cakap tadi, slide dia hidup. Maksudnya bila klik dia tak pergi kepada tab lain tau. Dia boleh buka kat situ juga. Nampak? Nice kan? Kan? Ini nampak tak kalau korang nak gunakan Google Sites ni untuk kelas pun memang nice. Tapi itulah. Ni map. Ni map ni kalau nak buka boleh buka, boleh nampak. Map ni pun hidup. Boleh zoom in, boleh zoom out. Okay? Right. So boleh bayangkan Google Sites ni banyak info, pelbagai jenis media lah yang kita boleh masukkan. Alright? Okay. Next, kita nak tengok dia punya setting sikit. Okay. Bila dah siap ni, sebenarnya yang kedua ialah apa nak try apa dulu nak try paste dulu lah. Paste. Okay, right.
Kalau perasan kat atas ni, dia ada macam ni home. Home ni menunjukkan page yang ni lah. Kalau yang about ni sebenarnya ialah page kat mana. Macam mana nak create new page. Okay. Kalau nak tahu, dia punya page dia sebenarnya ada dekat sini, dekat tab ni. Tengok tab ni, klik. Dia sort of macam next slide lah. Tapi slide tu dia bersambung dengan yang slide sebelum kan. Dia tak kira slide, dia macam slide lah, tapi dia tak bukan next macam slide PowerPoint. Kita create macam ni, dia dah create kan dalam template about. About ni ialah kita punya detail information lah. Macam perasan tadi Prof Karim punya style, dia ada letak dia punya background lah, apalah kan. Ini boleh edit, boleh tukar. Ataupun kalau rasa macam tak nice lah macam ni kan, macam kecil-kecil ni kenapa kan, boleh je besarkan macam ni contohnya. Tujuan dia buat kecil tu ialah untuk sesuaikan dengan handphone sebenarnya. Jadinya tak ada masalah untuk kita adjust macam ni kan. Tepi ni, lepas tu tepi sebelah ni nak letak gambar boleh. Macam ni saya nak letak placeholder gambar kan. Saya letak macam ni. Mungkin nanti tinggal klik letak apa gambar yang kita nak. Boleh, tak ada masalah. Jadi sangat fleksibel dan sangat mudah untuk kita edit lah. Yang penting dia punya point dia ialah jangan terlalu complicated sangat. Just straightforward je. Letak je information. Nak letak warna-warni, gambar warna-warni tu saya rasa nombor 2 lah. Yang paling utama ialah kita punya information yang ada dalam tu. Okay, right. Kalau tuan-tuan perasan, dekat tengah ni dia ada satu content block, dia panggil. Ini lebih kurang macam template jugalah. Okay. Kalau contohnya kita nak letakkan ada beberapa perkara lah yang kita nak highlight dalam bentuk gambar contohnya. Ada 4 perkara yang kita nak highlight. So kita boleh klik kat sini. Dia akan create satu line kat sini. Yang ni tinggal kita edit je. Contohnya perkara A, perkara B, perkara C, perkara D. Dan setiap perkara ni ada gambar-gambar dia. Boleh masukkan. Dan kalau contoh kata, information ni macam nak highlight kat atas lah, kita nak keluarkan awal. Senang je, tak payah nak delete. Just nampak tak button ni? Button ada menggerutu ni. dot ni. Just klik dan drag ke atas. Mana hilang? Sekejap tak edit. Okay, kita klik, kita drag ke atas. Make sure dia ada line biru tu. Perasan tak? Ada line biru. Kita letakkan dia dekat line tu. So dia akan appear kat sini. So senang Kalau contohnya lagi nak highlight lagi, macam ni putih kan, kita nak highlight lagi penting, kita boleh tukar dia punya color dia pun. Macam tu. Biasa color ni akan based on you punya template lah. Dia dah memang sediakan color, jadi boleh pilih. Okay. So macam nice lah kan. So ni nanti boleh lah letak gambar ke apa ke YouTube channel ke. Right. Itu adalah page dia. Dan page ni dia akan connect kepada kita punya ni lah kita punya main page lah Right. Bila kita, contohnya macam mana kita nak tambah lagi satu page kat atas ni jadi kita tak payah kita tak payah edit apa-apa tau. Dekat homepage ni kita tak payah edit apa-apa. Just kita pergi dekat page ni, and then kita just klik plus. Bila kita klik plus ni, dia akan keluar beberapa selection. Just klik satu new page. New page ni letaklah tambah nak letak apa pasal research. Okay, research. So boleh klik OK. So nampak tak, dia terus keluar dia punya punya button dekat atas ni So kalau katalah kita nak susun dia ke belah kanan sikit, just klik hold, drag ke bawah. Jadinya boleh pergi sebelah. Jadinya yang mana ikut priority lah Kalau rasa nak highlight research dulu, then research lah kat atas. Bila kita, tapi masalahnya bila kita klik new page ni, dia akan bagi blank tau. Jadi kalau bagi blank ni, kena buat sendirilah dia punya content dia kan. Kena letak, mungkin nak start dengan apa, jenis-jenis research ke kan, aktiviti ke, lepas tu nak highlight satu persatu ke macam ni. Ni boleh highlight satu persatu. Contohnya consultation. Lepas tu letaklah gambar yang berkaitan dengan consultation supaya orang faham kan.
Letaklah sini Google search consultation. Dia ada gambar orang buat consultation. Tak kisahlah apa-apalah kan, macam ni kan, boleh lah. Ataupun ada gambar sendiri lagi bagus lah macam ni. Dia lah gambar yang berkaitan. Nak crop boleh, nak uncrop boleh. Terpulang consultation kat bawah ni boleh letak information lah, detail lah your consultation. Boleh masukkan link, boleh masukkan video So boleh juga buat secara manual lah untuk page ni. Kalau macam saya lagi pemalas. Contohnya dalam template dia dah bagi dah ni, macam ni kan. Cuma dia punya content je berbeza, betul. Jadi apa yang saya buat, just just klik pada 3 button ni, and then pilih duplicate page. Kita duplicate page yang sebelum. Yang ni instead of project page, kita tukar dia jadi academic contohnya. Academic, settle. Lepas tu kita duplicate lagi. Yang ni kita nak buat research. Yang tadi tu kita delete research. Yang ni kita boleh delete sebab dia kosong tadi kan, delete. So, apa yang berlaku ialah dia punya template dia cantik. Dia dah ikut yang asal. Jadi kat sini tinggal tukar academic. Lepas tu ceritalah pasal sikit information, kalau ada kelas ke apa ke kan. Boleh masuk kat sini. Gambar ke, susun atur boleh tengok lah ikut dia punya template ni. Okay. Kalau contohnya nak cerita benda yang sama kan, macam yang ni, nak contohnya yang tengah ni, nak buat yang similar, jangan boleh duplicate content tu. Dia punya, jadi tujuan kita duplicate ni sebenarnya kita nak duplicate dia punya formatting. Content ni kita boleh delete, kita boleh tukar. Formatting dia dah cantik dah. Jadi tak payah nak edit formatting dia, cuma just tukar dia punya content saja. Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada, next kita nak try publish kita punya first portfolio ni okay. Dah nampak ni, dah puas hati. And then kita check juga dekat ni dia punya preview. Kalau kita klik dekat button ni, nampak tak dia hidup. Dia dah tukar dah ni information dia. And then academic, right to also information dah ada. Yang kita edit tadi dah ada kan. Okay. So now kita nak try untuk publish. Nak publish senang je. Just klik pada button publish yang besar kat atas ni. And then web address. Okay, yang ni boleh edit. Yang ni boleh pilih mana yang kita rasa sesuai. Yang cantik lah sebab URL ni akan boleh digunakan oleh sesiapa saja kalau kita set as a public. Okay, tu soalan Dr. Rusdi tadi. Jauh nak menjawab soalan Dr. Rusdi tadi. Okay, kalau kita nak semua orang boleh akses kita punya portfolio, nampak tak kat sini, who can view my site? Okay, kita boleh tukar. Kita tekan manage. Dekat sini dia ada dua perkara. First ialah draft, yang kedua ialah publish site. Jangan publikkan yang draft ni. Ni jangan Yang ni adalah yang page yang kita boleh edit tu. Kita tak nak orang lain boleh edit kita punya page kan, tapi kita nak orang lain boleh tengok website kita. Jadi yang kena ubah ialah publish site. Yang kena ubah ialah publish site. Ubah kepada Allah. So, okay, ubah kepada public. Bawah ni ada. Okay, public. Bila kita set kepada public, semua orang boleh akses. Even dekat Google pun boleh search. Possibly lah kalau page kita cukup popular dan Google bot tu dia jumpa kita punya page, akan jumpalah kat Google search. Tapi kalau kita bagi link kat siapa saja, dia orang boleh tengok kita punya website. Dan in fact kalau you guys buat URL tu, tukar jadi QR code, masuk kat dalam kita punya name card, orang pun boleh QR code scan, tengok kita punya information. Okay, so set public untuk orang lain semua boleh akses. Tapi kalau contoh tuan-tuan dan perempuan nak buat untuk
JK saja kan. Access kadang-kadang macam form ke information tu kita tak sesuai nak share kepada orang luar. Contohnya ada perkeliling ke, ada makluman ke, benda-benda tu untuk internal punya cerita. So sangat-sangat recommend untuk letak sebagai UTHM staff saja. UTHM staff ni kita kena log in as UTHM staff baru boleh tengok website kita. Which is make sense lah kan. Jadi information tu lebih tak tersebar kat luar sangat lah. Jadi macam JK bawah fakulti nak buat servis kepada fakulti, kita je boleh akses menggunakan account UTHM. Tu dua benda lah. Kalau personal portfolio biar dia public. Untuk work portfolio saya suggest gunakan publish site ni kepada UTHM staff saja. Okey. Ni saya cuba untuk public lah. Tak ada information apa sangat kan. Okey. Yang draft ni tak apa, biar dia still restricted. And then click done. And then yang ni tak apa. Kalau nak edit pun boleh. Tapi ini pun dah okey saya ingat kan. Rushdie's portfolio. Kita kalau tekan public, publish. Okey. Nampak macam tak ada apa-apa kan. Tapi sebenarnya kalau kita klik belah kanan ni button ni, kita boleh tekan view publish site. Right? Dan URL ni sebenarnya saya boleh sharekan kepada semua untuk tengok. Cuba try tengok boleh tak? Boleh tak buka Kalau boleh buka maksudnya kita buat kita punya e-portfolio tu dengan betul. Okey. Ada soalan tak so far? Jadi sebenarnya portfolio ni berapa minit je yang kita buat kan? Tak sampai 2 jam pun. Sejam je dah siap dah. Okay. So personal portfolio ni untuk yang basic bare essential, saya ingat sekejap je. Sebenarnya yang buat lama buat e-portfolio ni, kita nak pilih colour lah, nak pilih font lah, nak pilih gambar background lah kan, macam saya buat ni kan. Banyak betul masa spend nak pilih dia punya configuration dia tu kan. Kadang-kadang nak pilih content apa yang kita nak share kan, itu take a lot of time lah macam contoh yang saya buat ni boleh tengok simple je. Sebenarnya saya bersekali dengan kita punya branding lah sebenarnya dan sebenarnya bagus juga ada personal branding. Ni Dr. Hood dia tahulah kan, dia ada YouTube channel. YouTube channel dia dah main-main ribu dah subscriber. Jadi personal branding penting sebab macam-macam benda yang kita boleh buat dengan branding tu kan. Jadi ini saya buat bersekali lah Jadi kalau kita tekan about me ni boleh letak information macam ni. Contohnya ada gambar, ada macam ni kan. Ini sebenarnya saya copy daripada paper je kan, ada profile kat paper ujung kan. Copy masuk dalam ni. Nanti nak guna balik sendiri pun senang untuk publish paper. Yang ni certification. Ni contoh-contoh certification lah yang you all boleh buat. Contohnya you all ada HDF ke, ada whatever certification yang ada kat luar sana. Boleh highlight. Jadi orang tahulah kita, oh kau ni certified ni. Bolehlah panggil buat talk. Contoh gitulah kan. Okay. Achievement tak ada, kosong. Sebenarnya saya belum sempat nak buat. Yang ni saya pemalas. Sebab apa? Instead of saya masukkan information saya detail one by one, saya sebenarnya embed page daripada UTHM community dalam portfolio saya. Ni pun boleh. Nak tahu ke yang ni macam mana nak buat? Saya pun dah lupa lah. Senang je ni embed dia. Okay. Sebenarnya semua content kita boleh masukkan dekat dalam kita punya portfolio ni sebenarnya. Macam contohnya kita boleh embed page lah. Kita boleh embedkan page kat dalam page. Okay. Ni contoh-contoh dia lah. Jadi tak payah nak copy paste apa benda yang kita buat kan. Tapi lebih baik lah, saya ingat lebih baik highlight mana yang penting lah kan. Right. So ni akademik, contoh akademik yang saya buat. Baru-baru ni saya buat IoT. Ini IoT application.
Macam ada apa intro video ke ataupun konten yang you going buat, yang you all buat untuk kelas kan. Boleh highlight mana-mana yang you rasa sesuai lah untuk share. Okay. Macam ni kan, contohnya ada invited speaker, industry speaker. Saya ada buat recording juga, jadi saya highlight kat sini. Tujuan dia apa? Nanti senang masa nak buat the next class, kita just tunjuk je link ni kepada student. Okay, ni ada video kan, content. Alright. Okay. Ada lagi tak? Ada soalan tak? Saya ingat macam tak banyak lagi nak share ni sebenarnya. Dr. Hood, ada apa tak? Tu ada Dr. Nurain nak tanya tu. Silakan. Saya open dah ni. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya, kalau kita nak letak nota dalam PDF kat sini. Okey. Kita boleh download tak? Okey, maksudnya nak letakkan nota dalam PDF dalam Google Sites Lepas tu sudah boleh download lah. Okey. Solution yang paling saya suka ialah biasanya PDF tu kita memang dah simpan dalam Google Drive. Kita cuma linkkan Google Drive tu dalam kita punya Google Sites. Contohnya contohnya dalam kita, contohlah saya letak dekat page mana tadi? Page project lah contohnya sini kan. Antara dalam project ni saya nak kita nak share satu PDF lah Kita klik dekat sini and then kita boleh klik from drive. Kan. Jadi kalau dalam drive ni biasanya memang kita simpan information berkaitan dengan kursus ataupun kelas ke whatever kita punya aktiviti kan, kita dah simpan dalam folder kan. Jadi kita tinggal lagi nak linkkan sahaja daripada kita punya drive ni kan. Saya cari PDF apa yang saya ada saya tak ingat lah. Ada PDF kat sini. Ni contoh PDF lah. Dia punya contoh lah PDF apa dah ni. Ni link kita insert. Okey. Nampak? Dia terus keluar tau. Dia bukan just link kosong. Dia link hidup. Kalau kita preview ni, kalau kita PDF tu kita dah simpan dalam drive, dalam folder, dah susun cantik. Kita tinggal panggil dia, tarik je masuk ke dalam kita punya portfolio. Nampak ni? Dia terus keluar tau. Dan PDF tu hidup. Kalau PDF tu dalam bentuk slide macam ni, dia akan keluar macam ni lah. Orang pun boleh tengok satu persatu. Kalau dia nak download ke, dia boleh buka ke another link pun boleh. Jadi macam very interaktif lah. Ni PDF tau. Okey tak Dr. Rain? Okey, faham. Mana tu kita boleh simpan dekat drive dulu lah. Benar. Betul. Okey, baik. Terima kasih. Sama. Very nice lah kalau guna Google Sites ni. Biasa-biasa kan guna PDF okey. Dan juga kalau buat slide tu, gunalah Google Slides instead of PowerPoint. Kalau kita guna Google Slides, nak embed dia dalam kita punya Google Sites ni memang senang. Sangat senang. In fact kalau nak run kursus purely guna Google Sites ni pun boleh sebenarnya. Bukan setakat e-portfolio, nak run kelas menggunakan Google Sites ni pun boleh. Dia lebih kurang macam Google Classroom juga. Cuma dia tak ada element of interaction tu je kan. Student tak boleh nak submit assignment, student tak boleh nak gini kan. Tapi information tu, interactiveness of information tu, dia sama je macam Google Classroom. Kita boleh gunakan kaedah macam submit guna Google Form. Kita letakkan link Google Form kat sini kan, untuk student submit. Boleh, senang kita masukkan je. Itu untuk PNP punya hal lah Sorry JK Penerbitan. Atau JK Penerbitan ni cerita banyak pasal research punya aktiviti apa semua kan. Saya rasa itu kepakaran masing-masing lah kot untuk share apa yang penting kan. Jadi saya tak tunjuk kot yang tu. Jadi elemen-elemen apa yang penting untuk boleh masuk dalam ni, boleh explore kat sini. Macam-macam ada boleh. Map boleh, form boleh. Macam form tadi saya cakap kan, nak masukkan form boleh. Form yang kita dah buat siap lah, dia akan keluar kat sini. Contohnya HMTech ni kan, kita punya conference ni, form tu nak masukkan kat dalam kita punya website boleh. Dia terus keluar form ni. Jadinya bila buka website, dia tak payah buka form lagi dah. Memang form tu siap-siap buka dekat dalam kita punya dalam kita punya web ni.
Tengok Kalau tengok saya letak form ni. Ini kita punya portfolio. Bila orang scroll, oh ada information lah ni pasal apa, information kita kan. Lepas tu macam mana nak join, terus ada form kat bawah. Tinggal isi je. Isi, submit, settle. Jadi nampak tak, dia macam semua tu boleh embed in one page. In fact, kalau kata tak cukup lagi dengan slide ni, letak tambah video kat sebelah, tambah video explanation. Jadi lengkap kat situ. Dia lebih kurang macam boleh gunakan lah untuk macam MOOC ataupun untuk micro credentials punya style lah. Jadi kalau untuk convertkan kita punya ni kepada kelas punya platform pun boleh, tak ada masalah. Harapnya nampak lah. Ada ke yang di kalangan dalam sesi ni sedang buat kita punya portfolio masing-masing? Ada, alhamdulillah. Tak naik dia untuk KPPP punya assignment. Yes, okay, good. Nanti Dr. Hood boleh kumpul lah mana yang buat. Jadi bolehlah mulakan. Sebenarnya benda ni once kita dah mula, jadi macam semangat tau. Sebab kita dah start kumpul kita punya information ni. Ni bersepah-sepah sebab saya tarik ni daripada Facebook lah, daripada mana lah. Memang take time, tapi once kita dah kumpul, nampak ni, rupanya banyak kita buat kelas ke aktiviti ni sebenarnya. Cuma kita tak highlight je, kita tak keluar, kita tak kumpul dia semua. Ni macam buat kursus pengendalian drone ni tahun lepas. Ni masa PKP. Dan apa lagi Oh, yang ni adalah sebenarnya ini adalah submission saya kepada AKRI tahun ni. Tak tahulah dapat ke tak, tapi kita cuba je lah sebab dia orang minta kita hantar kan. Yang ni adalah alternative assessment. Saya gantikan final exam dengan hackathon. Jadi sajalah kita share lah dia punya kaedah dia, platform dia apa semua. Itu pun saya gunakan Google Sites untuk kita sharing lah Dan macam ni kan, contohnya student feedback, macam-macam tuan-tuan dan puan-puan buat kelas kan. Mungkin ada serta-serta student feedback. Kita minta student feedback, kita nak tahu student kita ni okey ke tak dengan kelas kita ni kan. Saya rasa satu amalan yang baik untuk habis kelas, buat satu Google Form, minta feedback dia orang berkenaan kursus kita. Sebab dalam apa nama, Spark pun ada, tapi dia punya respon dia tak jujur atau bukan tak jujur lah, macam dia terlalu jangan takut-takut lah kan. Macam kita bagi Google Form ni, dia orang agak dia kan lebih ayat dia pun tak terlalu formal sangat. Jadi kita pun seronok lah baca. Macam ni feedback, kita minta feedback daripada student, apa respon daripada student. Kita boleh embedkan dalam kita punya platform. Yang ni kita minta guna ni. Hello, my name is Kiran Ramusamy and my metric number is CN190244. I'm going to share about my experience based Tak dengar. hackathon. Tak dengar assessment. tak apa. First of all, I have never done this before and this was my first and final. Tak ada tak berapa kuat Ke tak dengar langsung? Tak dengar. Tak dengar, tak apalah. Tak share kot. Tak apa. Tak apalah, boleh tengok lah nanti kat dalam ni. So tu je kot yang kita boleh share untuk ni. Nak ada apa lagi detail lagi ke nak dikongsikan, sebab memang senang lah sebenarnya Google Sites ni. Jadi nak share banyak-banyak pun tak tahu apa lagi sebenarnya. Mungkin ada lagi setting kat sini, kita boleh tengok dekat setting ni. Navigation ni benda-benda yang kita boleh adjust lah. Contohnya kalau tadi dia punya navigation dia kat atas, kita boleh ubah jadi kat tepi. Kalau kita ni, kita klik ni, dia keluar kat tepi. Ni pun smart juga kan. Kalau tadi dia keluar kat atas. Itu kita boleh ubah. Lagi brand image, ini pun suka juga tukar. Kalau untuk personal punya portfolio, sebenarnya boleh letak logo lah. Logo mana yang kita suka lah. Kalau UTSM boleh letak logo UTSM. Jadi dia akan nampak dekat sini tau. Kalau perasan dekat atas, dekat alamak tak nampak. Dekat sini. Ni. Dia akan keluar logo kita yang kita buat lah. Kalau inovasi FTK,
dia akan keluar FTK punya logo. Okay. Alright. Saya rasa itu saja untuk yang personal. Sekarang saya nak move on kepada yang work punya portfolio. Boleh Boleh Alright. So untuk yang work portfolio sebenarnya, okay, saya back ni, back to the home, sites home. Right. Kalau dia tak ada button save untuk Google Sites ni. Kalau kita left, dia akan tinggal semacam tu je lah Tapi okay, lupa dah nak highlight. Tapi make sure bila kita buat perubahan, tekan publish. Kalau kita tak tekan publish, perubahan tu tak akan keluar dekat orang lain, cuma berubah dekat tempat kita saja. Okay. Right. So untuk buat yang ni pula JK Inovasi, contoh JK Inovasi ni, boleh tak buka Google Sites, lepas tu tekan template ni, tekan template gallery, lepas tu tekan instead of general, tekan UTHM staff. Ada keluar ni tak? Boleh try tak? Ada. Ada. Terbaik. Saya baru je buat ni tadi, beberapa minit yang lepas. Okey, yang ni tuan-tuan dan puan boleh guna. Saya bagi amal jariah free untuk JK masing-masing. Okey, boleh klik ni, template ni. Yang ni memang saya buat khas untuk JK Inovasi, tapi JK lain just boleh gunakan template ni untuk edit. Silakan kalau ada di kalangan kita ni ialah dalam JK yang lain, JK Publication ke, JK Student ke, whatever kan, just edit je. Dah tak payah nak setting dah kan, macam meet the team apa semua ni, konten-konten ni semua dah tinggal nak edit sahaja. Saya sediakan template untuk semualah itu hari ada JK Siswazah pun ada minta itu, saya lupa nak bagi, so boleh share-sharekan lah Cara dia macam tadi, buka dekat template, buka kat UTHM staff, lepas tu ada template ni, dah boleh buka dah. Contohnya JK apa tadi, penerbitan contohnya, penerbitan dan jurnal contoh. Kalau nak bahasa Inggeris pun boleh lah terpulang lah Jadi kat sini boleh edit, kat atas ni pun boleh edit kita punya nama, kita boleh edit atas. Dah siap, logo pun dah siap-siap saya buatkan Allah. Ni kadang-kadang dia ni. Okay. Copy paste ni sama macam Google Slide saja. Okay. Selamat datang our mission. Yang ni boleh edit. Kalau ada gambar, poster ke apa ke, boleh edit. Organisation chart ni sebenarnya saya asingkan kepada page lain. Kalau tuan-tuan dan puan nak masukkan sekali kat dalam page yang sama pun boleh. Tapi kalau organisation chart ni saya letak dekat page yang ni, the team ni kalau buka the team ni, boleh tukar gambar, tukar nama, tukar email. Kalau nak ubah lain pun boleh. Kalau sini dah ada template kan, boleh edit ni semua boleh edit. Lepas tu perkhidmatan, our services. Sekarang macam you all buat khidmat nasihat untuk penerbitan buku ke, lepas tu PIC dia siapa ke, information semua information berkaitan, boleh masukkan ke dalam page yang ni lah page masing-masing lah Okey. Kalau perasan, contohnya kat dalam ni ada training and workshop kan. Training and workshop, dekat sini latihan dan bengkel, which is sama je. Kalau kita tengok ni dalam page ni dia ada anak-anak dia. Dia ada anak-anak dia. Maksudnya dalam page ada page lagi kan. Yang tu pun kita boleh buat macam mana. Kita just drag kan kita punya, kita just klik macam page ni kan, kita dah buka page ni, kita klik dan kita buka add subpage. Add subpage tu maksudnya dia akan create satu page dalam page yang kita sedang buka tu. Macam ni lah macam first kita ada kursus Microsoft Teams dan Office ni. Kita klik ni, dia ada information detail tentang kursus tu. Siap ada video lagi dengan doktor siapa, Dr. Hanim, tarikhnya bila. Contohnya macam webinar hari ni,
Sebenarnya JK penerbitan boleh create satu page macam ni. Masukkan rakaman video, masukkan macam posting tu kan, ada tarikhnya bila, apa benda semua kan. Mungkin ada attendant ke, mungkin ada material daripada penceramah ke, semua boleh masuk dalam ni. Macam saya tak ada material saya just bagi link je. So boleh juga share dalam ni. Lepas tu nak buat yang seterusnya, just duplicate je lah. Jangan buat baru, jangan create new. Bila dah cantik ni, dah ada template ni, just boleh edit je. Edit, tukar, delete. Lepas tu mana yang tak berkaitan boleh buang. Yang ni contohnya kursus pengurusan webinar dengan Zoom. Ni siapa yang nak guna Zoom boleh tengok recording ni balik. Macam mana nak guna Zoom. Sebenarnya semua ada dekat dalam kita punya portfolio ni sebenarnya. Senang. Kalau orang kata kat mana, bagi link je, cari. Ada semuanya. Okey. Jadi saya bagilah ni So boleh cuba untuk buat untuk JK masing-masing. Dan lepas ni kalau bos minta apa benda yang kita buat dalam kita punya jabatan kuasa, bagi je portfolio ni, dah siap dah semua. Information semua dah setempat kan. Tak payahlah nak bagi folder lah, nak bagi Google Sheets lah kan. Aduh, peningnya lah nak buka kan. Jadinya kita bagi ni je, senang. Ini adalah work portfolio, aktiviti ke apa benda ke semua ke kan. Macam ni FTK Talent ni lama juga tersadar sebenarnya saya nak ramaikan lagi siapa yang terror ni kan. Setakat ni kita punya star-star ni, ni of course lah pengarah. Dan siapa-siapa lagi ramai lagi sebenarnya, saya tak sempat nak update ni sebenarnya. Siapa-siapa lagi yang berminat nak buat sharing macam yang sesi hari ni, bagi tahu saya. Nanti kita setkan sesi lah untuk buat sharing. Banyak lagi. Tuan Faiz, kalau macam ni kan, kalau template ni kita boleh share dengan orang lain tak? Mana orang lain boleh ubah juga. Ni tengah buat ni. Ni maknanya buka ni. Kuasa bawah ni. Ulang balik Siapa-siapa je, especially penyelaras, buka dekat ni main page Google site, buka template gallery kan. Sebelum ni kita tengok kat ni general, tengok kat UTSM staff, ada template JK FTK UTSM, boleh guna. Tak, kalau contohnya kalau kita dah buat template untuk contohnya untuk JK penerbitan, so kalau yang ahli lain boleh edit sekali tak? Yang tu soalan lain. Untuk ahli-ahli lain edit. Jom kita buat. Bagus. Thank you soalan. Right. Kita nak supaya kita sebagai penyaras create dan kita nak team kita sama-sama edit. Cara dia lah nampak ni, orang plus, klik atas ni. Kita just masukkan email kita punya ahli. Macam contohnya saya masukkan Dr. Huda lah contoh Okey, masukkan terus kita mesti set dia as editor lah editor, send. Okey, cuba Hud buka Hud. Sekejap bagi link. Dapat email tak? Saya dapat email. Tak apa, bagi link pun boleh. Siapa yang tak ada access dia tak boleh buka lah Bagi contoh lah Siapa nak try edit? Okey. Boleh. Boleh kan? Boleh. Jadi macam Google Slide, Google nampak ni. Share dengan orang lain lah. Bagus juga macam ni. Nampak ni, Udah kat sini nampak dia. Kita boleh tahu tau siapa yang tengah edit sekarang ni. Ni Hood tengah edit petak ni. Jadi kita tahulah, kita tak kacau dia lah. Kalau contoh ada 5 orang, kita boleh tengok semua tau. Memang best. Kalau nak buat bengkel tak payah turun bilik meeting. Buat je bilik masing-masing, tapi communicate lah. Tu contohnya. Jadi best lah. Macam contohnya setiap ahli JK jaga page masing-masing contoh kan. Dia handle publication buku. Buatlah satu page publication buku, dalam tu dia je yang edit. Tapi as a whole semua tu dah keep on updating. Kalau nak buat website susah kan kalau nak edit sama-sama ni. Kalau website agak sukar sikit lah. Kan susah kan. Jadi kita boleh tahu siapa yang tengah edit. Nampak ni Hood tengah edit.
Dan kita boleh masukkan lah siapa-siapa yang kita rasa nak kita masukkan. Right? Itu yang best lah. Sebab Google Site yang bestnya sebab dia embed dengan kita punya Google account. Itu first and foremost lah bagi saya lah. Tu nak advance lagi, nak tukar Teams ni pun boleh, tapi bagi saya tak payahlah kot kan. Menyusahkan, nanti pening. Serius, nanti ambil masa lama betul nak adjust lah ni lah. Yang setakat ni pun dah okey. Contohnya ni macam 1, 2, 3, 4 perkara kan. Nak tambah satu lagi perkara kat sebelah. Macam mana? Just klik yang sebelum ni. Sekejap Ctrl C. Dekat keyboard, Ctrl V. Ctrl C, copy paste. Copy paste je kan? Copy paste je. Dia tak ada button copy, dia tak ada button copy paste. Just Ctrl C, Ctrl V. Jadi dah tambah lah sebelah kan. Ni tinggal edit lah. Tukarlah apa-apa bla kan. Cuma kalau nak linkkan kita punya ni dengan page yang kita dah buat, kena buat manually lah Kena klik macam ni, highlight macam ni, klik 3 button ni, and then klik link. Insert link kepada page mana. Dalam ni dalam site kita kan ada banyak page kan. Kita nak shortcut kepada, contohnya kepada project 1 contoh. Kita apply. Should be by right dia akan klik, link ni akan pergi kepada page 1 tadi directly. Kalau tak nak, kita boleh delete, ataupun nak tukar gambar pun boleh. Kita tukar replace image. Dia macam mana pun klik. Lepas tu kalau ada keluar benda-benda ni, try je lah tengok more editing option. Klik je. Oh, rupanya boleh replace image. Tukar. Dia banyak sangat close dengan kita punya Google Drive, dan banyak close dengan Google punya services lah, macam image kan. Contohnya apa, ayam. Tak ada idea lah. Jam. Jadi kita punya ikon ni akan berubah. Senang. Nampak? Jadi bolehlah silakan guna template ni untuk edit dan juga add your ahli-ahli dalam jawatan kuasa, and then boleh publish lah. Bila nak publish tu, kita boleh gunakan nama kita yang sesuai lah. Macam ni kan. Biasanya dia tanya ni kali pertama je tau. Tak ingat lah macam mana nak tukar, tapi rasanya kali pertama je. So make sure bagi nama yang baik lah untuk kali pertama publish ni. Macam ni kan, JK Penerbitan dan Jurnal. Dah cantik ni. Boleh publish. Contoh lah. Okay, lagi ada soalan silakan. Ini dah advance ni, bagus lah ni. Lagi apa lagi ada satu lagi. Okay, ada soalan lain silakan. Apa soalan lain yang nak bertanya? Rasa sampai tu saja kot untuk yang untuk Okay. apa nama e-portfolio lah in general lah. So e-portfolio ni kita ulang balik, kita tahu dia adalah platform untuk kita highlight our activities, dan kita nak orang tahu apa yang kita buat dan apa yang kita boleh buat, kemampuan kita. Dan kita juga nak share kita punya apa nama contribution lah kepada semua orang lah kan. Kadang-kadang orang nak share pasal CSR, ada orang nak share pasal kita punya impact kepada sesiapa sajalah, kepada kita punya customer lah, kepada community, klien kita, betul. Nak bagi tahu macam mana kita impact kita punya klien. Jadi kita nak orang nampak lah apa yang kita buat. Kadang-kadang kita buat banyak benda tapi kita tak cerita kat orang. Bila kita tak cerita kat orang, orang tak tahu sebenarnya kepakaran tu ada dekat dalam kita punya circle kan. Macam contohnya orang pakar jalan, ramai je tapi buat punggul salah kat depan. Kita share contoh lah. Betul. Sebab tak jumpa kebakaran tu, sekali kita share contoh lah. Tak contoh lah, tak jangan ada kecil hati pula. Sorry Okay. Memang kita ada intention community kan, tapi dia tak attractive sangat lah. So that's why site yang Google Site ni one of the alternative lah untuk bagi lebih attractive, lebih ramai kunjung dan lihat kita punya
kita punya work lah kan. Betul. Mainly sebenarnya nak highlight kita punya kerja-kerja kita dan apa yang kita boleh contribute to others lah kan. Dan itulah yang apa yang diajar, especially for academic sebenarnya ada merit sebenarnya di peringkat KPT. Sebenarnya ada merit bila kita buat e-portfolio. Sebelum ni dia orang macam beria-ria tau suruh buat e-portfolio ni, tapi dah lama semua suam kan, jadi dia orang tak buat. Sebab kena paksa buat, tak best. Kita kena tahu kenapa kena buat. Bila kita tahu kenapa kena buat dan apa kelebihannya bila kita buat, baru seronok nak buat. Bila bos suruh buat e-portfolio, semua jadi keras lah. Itulah. Saya tak buat lagi ni. Silakan boleh buat sekejap je, 5 minit siap. Kalau ada terus boleh isi ke SMPU lah, jangan lupa Kalau dah buat isi ke SMPU boleh dapat journal non-scopers guys. Journal non-scopers tapi sekali je lah ada mengikut guideline dia. Kalau dah buat satu portfolio personal, janganlah buat 2-3 personal portfolio lepas tu claim journal non-scopers, tak boleh lah. Dapat lah. Satu lah at least Dan yang kedua ialah saya sangat anjurkan buat ni lah, blogging ni. Walaupun blogging ni benda lama, tapi saya rasa sangat best lah bila dah buat ni. Gambar ni tak payah nak save kat mana-mana, nak cari kat mana dah tak payah. Semua dekat blog kan. Macam ni ada kursus di USIM, dia orang invite saya kan buat OBS studio, kursus OBS studio. Jadi saya terus saja, takut kita lupa kita dah buat kursus ni. Macam ada sharing pasal teknik-teknik apa benda ni kan, saya ada share juga sebelum ni sikit je. Jadi boleh refer balik dekat sini. Okey, mungkin ada yang nak share pasal apa nama berkaitan dengan akreditasi ke, berkaitan dengan macam ni kan, ni knowledge profile, nak cari tak jumpa-jumpa kan, share je dekat blog, lepas tu kita share link blog tu dekat kawan-kawan kita. Banyak lagi lah macam kita punya pendapat ke apa ke kan. Semua ni sedia maklum lah. Tapi bagi saya main kepentingan dia adalah untuk kita perekodan, dah senang nak cari. Itu yang penting. Kalau ada lain-lain tu adalah added value lah Okay Hud, rasa sampai situ saja. Macam tak, soalan pun macam dah tak ada. Hebat-hebat ni semua ni. Kak Ziha ada jenuh nak follow Al-Maklum, tapi sangat menarik. Alhamdulillah. Kalau Kak Ziha rasa berminat nak buat, boleh roger saya lah. Saya try bantulah mana yang boleh. Ataupun nanti buat boleh tengok balik recorded version di Facebook Kak Ziha. Boleh tengok pelan-pelan. Tadi saya tunjuk one step juga tadi. Jadi boleh repeat jugalah Kak Zia Ya, terima kasih. Okey, sama. Okey. Alright. Jadi mana-mana jawatankuasa yang dah cuba buat untuk menggunakan template tu, silakan boleh gunakan template saja untuk kita buat portfolio jawatankuasa kita sendiri. Lepas ni boleh lah show off dekat kita punya boss. Alright. Okey Dr. Hud, daripada saya rasa sampai situ saja. Masih tak sampai pukul 12 ni. Okay, tak apa, kita boleh habis awal. Boleh Alhamdulillah. Tak salah Kok ni kena bayar ke dam ke apa kan. Boleh isi borang kehadiran tu yang saya dah share tu. Sebab kita buat online, jadi orang kebanyakan dia prefer untuk tengok je, dia tak nak buat sama-sama. Kalau kita buat bengkel, kita kena paksa dia buat sampai jadi. Boleh balik, boleh makan. Ni tak ada makan, tak boleh paksa. Satu lagi saya nak tambah kalau yang kita punya Google domain name tu kan kita punya site.google.com tu memang panjang kan. So kalau kita nak spesifik kan, kita punya contohnya nak letak macam profkarim.com semua tu kan, basically kita boleh guna Google domain lah. Kita boleh subscribe Google domain. So Google domain tu kita boleh bayar lah kot setahun. Mungkin tengok lah, kalau .net ke .org tu kita boleh dapat RM50, tapi kalau .com ke .my tu dia mahal sikit lah, $200 lah. Okay. So terpulang pada inilah. Tapi Google Site Google Site ni is a good platform lah untuk kita start buat website kita. Yes, exactly. So kalau ada modal tu boleh lah tukar nama dan nama domain kita, tak ada masalah. Yes, thank you so much Dr. Hood for the information. Betul tu, sebab kadang-kadang nama dekat .com ni dia lebih snappy lah kan. profkarim.com. Wah, memang nice lah ni. Padahal dia buat pakai platform Wix je, free je. Dan dibayar boleh bayar tahunan je.
So kalau Google Site ni kira free lah sebenarnya basically. Cuma kita bayar domain kita je lah. Domain name kita je lah. Betul. Dia punya tools dia Lagi pun dah jimat. tak payah nak ni kan. Mungkin Dr. Faiz boleh Google sikit Google domain tu. Boleh tunjuk kat rakan-rakan. Kan. Ini aku pun tak pernah buat ni Hud. Tak pernah. Kita buat sama-sama. Google domain. Ada. Google domain ni Betul. Google domain. Alright. Okay, place to play. Search for your new domain. Boleh search lah. Contohnya type lah. Type mungkin DRFAS ke Faiz ke. Ini mesti dah penuh ni. faizasraf.com. DRFAS. So nanti dia keluar lah. Ada popingit.com. Semua ada. Kita boleh subscribe. Lepas tu kita beli kita duduk. Alright. Ni good information, new information ni. Aku pun baru tahu ni. Oh ya. Tak sempat nak explore. Okay, thank you so much. Contoh nama penuh lah Faiz Asraf contoh Insya all and dia .com dapat RM5 murah tu. Sedap macam tu. faizasraf.com. Masuk beli. Nanti boleh kita tukarkan daripada URL yang panjang macam tadi, ada sites.com semua, dia akan ubah kepada faizasraf.com. Ini untung lah dapat RM25. Nama tu jadi 100 lebih. Nama terlalu popular, nama aku tak popular. ICU ni. Nanti kan tahu apa? ICU. Kalau gitu faham lain. Orang faham lain. Contoh add to cart. Nampak ni. Turut add to cart tu. Boleh beli terus. Custom email. Boleh dapat custom email, babe. Cun tapi tambah kot, dapat duit kot. Memang itu. Kena tambah Google Workspace. Lepas tu RM40 per user per month. Jadi nanti dapat email at faizasraf.com. Mantap. Itu kena tambah duit je lah. Tambah duit lah. So kita dapat ni lah. Cool juga ni. Tapi nak link tu kena tengok balik dekat, try tengok dia punya support dia macam mana nak link kan. Nanti kursus advance lah. Kita buat hands on lah kalau nak buat. Advance course lah kalau siapa-siapa nak. Kita explore bab untuk domain. Tapi dalam satu site lagi kalau orang nak buat scam RM50 je dia boleh buat scam. Memanglah. Kalau kat Malaysia Mynick pun ada jual ni juga, ada jual apa nama? Domain name juga, Mynick. Tapi yang paling senang Google lah kot kan. Sebab kita boleh linkkan terus. Ini kalau nak .my lah kan. Ni kan .my dekat mynick.my. Kalau kita tengok ni berapa boleh dapat. Tengok harga dia lah berapa. Ni nampak ni faizasraf.biz, faizasraf.edu.my, nampak? Mantap. .gov lah. .gov. Betul. Available tu. Tak tahu beribu tu. .com.my pun ada. Yang ni ORG lah. ORG ni dia ni apa nama, NGO. Ni pun best. Saya tengok berapa ringgit. Dia kena ni, dia kena code. Dia kena code lah. Jadi kalau nak .my dekat Mynick lah. Kalau nak .com ke apa ke kat Google lah Okay, thank you so much Dr. Huda for your information. Cuma itu hari macam dah jumpa tau macam mana nak tukar dekat Google apa nama? Dekat Google Sites ni macam mana nak tukar domain name tu. Itu hari macam jumpa, hari ni macam tak jumpa pula. Kat publish kot. Ini kita publish. Lepas tu publish setting. Tak ada juga. Ada awal kot. Ada cara dia. Nanti kita explore lah. Kita tak buat hari ni kan. Nanti kita explore lah in the future. Tapi untuk buat masa ni asal ada pun saya rasa dah satu achievement yang sangat baik lah. Yang penting kita put kita punya information out there. That is the foremost thing lah. Benda yang paling penting lah. Tak apalah biar kita punya URL ni panjang sikit. Tak adalah panjang sangat. Kalau macam saya punya ni sites.google.com/view/faiz. Itu je. Jadi kat situ nanti kita boleh ni kan lah. Rasanya yang ni kena buat personal account tu Hud, rasanya. Kalau pakai Workspace punya account tak jadi rasanya. Tak pasti lah. Tak pernah ni. Tak baca punya support ni macam mana. Dia tak buat lagi. Nanti kita cubalah. Nanti kita cuba tentu. Tak ada masalah. Okay, alright.
Betul Hud, kena pakai personal account. Betul. Tak pakai UTM punya. Betul, baru ada dia punya ni Sekejap kita share, kita tunjuk kat sini mana tadi. Sebab takut nanti kalau kita subscribe UTM bayar. Betul. Tak masalah kan. Dah selesai UTM masuk bil dia. Yang ni ini adalah sorry, salah Sekejap betul lah ni. Okay. Betul tu. Ni kan. Custom domain. Kat sini custom domain. Dia dekat setting. Kalau tadi tak ada ni. Sekarang ni kita boleh buat custom domain. Jadi nanti boleh set up lah guna kita punya domain. Tu buy domain. Boleh directly beli kat sini je. Betul. So tak ada masalah. Tak ada masalah, benda simple je. Yang penting bayar duit. Betul, duit RM50 je setahun. RM50 setahun. Boleh claim grant. Tak ada. Okay, alright. So itu sahaja untuk kita buat website. Senang buat website rupanya kan? Jadi orang punya misconception tu macam website susah nak buat kan. Sebenarnya senang je, macam main Google Slides saja. Semua konten-konten tu makin mudah sekarang ni kan. Okay, ni ada kehadiran Dia boleh isi Okey, semua tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang hadir boleh silakan isi borang kehadiran. Bagi yang dekat Facebook, yang bagi kat Facebook kita nak share tak? Boleh Boleh aja. Boleh tak masalah. Saya sharekan kepada penonton-penonton di Facebook juga. Okey. Kalau ada apa-apa pertanyaan silakan. Kalau tak ada daripada pihak saya, itu sahaja. Kalau apa tu kurang, saya minta maaf. Kalau ada apa nak tanya, boleh contact saya lah anytime. InsyaAllah saya bantu mana yang boleh. Okay, saya serahkan semula kepada Dr. Huda. Silakan. Okay. Terima kasih Dr. Faiz kerana present apa panggil kita boleh perkongsian perkongsian ilmu berkenaan dengan website. Nak jumpa ayat ni susah betul kan? Itulah. Dah lama tak bercakap. So hopefully kita dapatlah guna ilmu yang kita perolehi hari ini untuk kita develop kita punya website, untuk kita tingkatkan visibility UTM lah. Seperti yang diminta oleh kita punya Naib Chancellor kita lah, NC kita, Prof. Zairi. Hopefully dengan tu kita boleh naikkan QS ranking. Tak boleh kot QS ranking. Dalam kriteria. Yang penting visible lah. Memang kalau visible lah. Visible pun salah satu ni lah kriteria untuk QS ranking juga. Kalau di Google dia cari tengok semua staff UTM mantap possible. So kalau tak ada apa soalan, kita boleh akhirilah kita punya webinar kita ni Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okay. Salam, terima kasih. Okay, salam.